Sesungguhnya kemerosotan Bani Israel bermula sebegini. Apabila seseorang daripada mereka bertemu orang lain, maka dia akan berkata, wahai Fulan, takutilah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah keburukan yang sedang kamu lakukan, kerana perkara itu tidak halal bagi kamu. Selepas itu dia bertemu lagi lelaki tersebut pada hari yang lain, tetapi lelaki tersebut masih belum berubah. Keadaan lelaki itu yang masih belum taat tidak pula menghalangnya daripada menjadi rakan yang makan, minum dan duduk bersama seperti sebelumnya. Apabila keadaan sedemikian telah berleluasa dan mereka telah meninggalkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang yang taat keras sebagaimana hati-hati orang yang ingkar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsirhum minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Yang bermaksud orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lidah doa Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Isa bin Maryam. Demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak pernah mencegah antara satu sama lain perbuatan mungkar yang mereka telah lakukan. Engkau wahai Muhammad melihat banyak daripada mereka menjadikan orang kafir musyrik teman rapat mereka untuk memusuhimu. Sesungguhnya amatlah buruk apa-apa yang mereka sediakan bagi diri mereka berupa dosa-dosa untuk bekalan mereka di akhirat yang mengakibatkan Allah murka terhadap mereka dan mereka akan kekal dalam azab. Sekiranya mereka beriman dengan Allah dan Nabi serta apa-apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik sebagai pembantu, tetapi kebanyakan pada mereka ialah orang yang fasik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata dengan penuh ketegasan, demi Allah, mereka sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka daripada kemungkaran, serta cegahlah penzalim daripada kezalimannya dan bawalah dia ke arah yang hak dan tetapkanlah dia di atas perkara yang hak itu. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agak panjang di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ni kena atas kita semualah. Atas saya tuan-tuan semua kan. Tajuk dia dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ni hadis Abdullah bin Mas'ud. Kita dah cerita Abdullah bin Mas'ud ni siapa dia? Orang kanan Nabi, banyak hadis orang Quran. Dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi menceritakan bagaimana suatu bangsa yang namanya Bani Israel yang dulu hebat, yang power, yang Allah berikan banyak kelebihan kepada Bani Israel ni. Bagaimana bangsa yang hebat sebegini dia jatuh terus jadi golongan yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah. Bagaimana berlaku mula tu? Titik. Bagaimana kita nak melihat syaitan, iblis, Azazil, makhluk-makhluk ini berjaya merosakkan Bani Israel. Dia kata bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala 'ala naqsi 'ala Bani Israel, mula-mula berlakunya kelemahan kepada Bani Israel ni, jenis diorang ni taat, banyak ibadat, orang baik dulu. Mula-mula macam mana berlaku? Kata Nabi, kana rajul yalqar rajul. Apabila seorang lelaki Bani Israel dijumpa seorang lelaki Bani Israel yang lain, apa yang dibuat? Dia kata, fa yaqulu ma ya hada ittaqillah wada' ma tasna. Yang mana seorang lelaki Bani Israel tu dijumpa kawan dia, yang mana kawan dia buat benda yang jahat, benda yang salah, dan dia menasihatkan. Dia nasihat. Apa nasihat dia? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wada' ma tasna. Kamu yang buatlah benda ni, kamu tinggalkan. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahu la yahillu lak. Benda ni kamu tak sepatutnya buat, benda yang haram, dia kata. Kemudian summa yalqahu minal ghad. Kawan dia ni tadi, dia jumpa kawan dia, kawan baik. Kemudian yalqa min ghad. Besok dia jumpa lagi.
Tetapi apa yang berlaku? Kata Nabi, fala yamna'uhu dzalika. Dia untuk hari seterusnya, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, hari pertama dia jumpa, dia tegur. Tapi hari yang kedua, ketiga, keempat, dia tidak menegur lagi kawan dia tu. Fala yamna'uhu dzalika. Kemudian apa yang dia buat? Dahlah dia tak tegur. Dia kata, ayakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Dia duduk sekali dengan kawan dia. Dia tak buat pun benda maksiat, benda dosa tu. Tetapi dia duduk makan sekali, minum sekali, kan? Dengan kawan dia tu. Kemudian kata Nabi SAW, falamma fa'alu zalika. Apabila dia buat benda ni, daraballahu quluba ba'dihim ba'd. Allah buat macam mana bila dia buat perangai macam ni Bani Israel ni? Allah jadikan hati sebahagian daripada mereka ini sama dengan sebahagian yang lain. Kita yang tadi duk tegur-tegur tu, orang Bani Israel yang pertama tu, dia tegur tu, dia duduk sekali, dia pun hati jadi seperti itu. Kemudian Nabi dia baca surah Al-Ma'idah ayat 78 hingga 81. Ini pengajaran yang cukup besar lah untuk kita sama-sama, saya dan tuan-tuan. Kita dalam kehidupan kita ini, satu, dakwah dan tabligh kita kena sampailah benda-benda yang baik itu, merupakan tanggungjawab kita. Kita kena ingat. Kemudian yang kedua, apabila orang yang telah kita tegur daripada benda maksiat tu dia tak berubah, kan, dia tak berubah, dia teruskan tu, maka Nabi dia larang, jangan kita makan dengan dia, jangan minum dengan dia, jangan duduk dengan dia. Kalau kita duduk dengan dia, apa kata Nabi SAW? Nabi kata nanti Allah akan ubah hati kita ni jadi hati macam orang tu juga. Kadang-kadang kita ni problemnya bukan apa, sajalah, saya rasa kita ni samalah macam tu lah, lebih kurang aja. Kita ni kadang-kadang tak sampai hati, kadang-kadang kita tolong cover line. Dah tahu dah kawan kita ni buat tak berbaik. Dia ada dua aspek lah kita boleh tengok. Satu, kita tengok diri kita sebagai penasihat. Kita menasihat orang, nampak tak baik, kemudian kita duduk dengan dia, kita pengalah, tak kisahlah, lebih kurang. Satu. Ataupun yang kedua, kita yang buat maksiat, orang lain tegur kita. Kan? Bila orang lain tegur kita, kita pun alah sikit je, kita pun duk cuba kotim-kotim cover-cover lain, dia pun duduk, kita duduk tegur. Benda ni berlaku, berlaku dalam masyarakat kita, dalam kita mendidik, dalam kita membimbing, membina nasihat, benda tu berlaku. Dan Nabi dia tegur, jangan buat begitu. Kalau benda ni berlaku, maka Allah Ta'ala akan jadikan hati kita tu tak baik juga. Dan benda paling besar Nabi sebut, inilah dia awala ma dakhala naqsu ala Bani Israel. Bani Israel yang hebat, Allah Ta'ala bagi cerdik, pandai, banyak kelebihan. Rosak mereka disebabkan ni lah. Golongan-golongan ni dia tak al-amru an-nahyu anil munkar. Benda baik boleh senang, mudah kita suruh buat baik. Tapi an-nahyu anil munkar, benda buruk untuk kita halang ni, kalah dekat situ. Jadi Bani Israel dia kalah dekat situ. Jadi kita kena pastikanlah kita dalam kehidupan saya, dan benda yang buruk tu kita kena ingat, halangkan, dan kita jangan bersama dengan dia. Ataupun kita sendiri, bila orang tegur tentang benda-benda yang kurang baik kita buat, kita jangan cuba cover-cover lain. Jangan, kita kena, ya Allah ya Tuhanku, kalau kita tak mampu, ya Allah ya Tuhanku, tolong doakan supaya saya ni jadi lebih baik. Kita doa sendiri kita, ya Allah ya Tuhanku, aku ni dah banyak kali orang tegur dah, dan kita kenali kita ni ada kelemahan gini. Doa, ya Allah ya Tuhanku, aku ni tak tahulah perangai macam tu kan, tak mau jadi baik-baik lagi. Doa, ya Allah bantulah aku untuk jadi lebih baik. Tapi jangan kita buat perangai duk kotim, cover-cover supaya nampak terkawal. Jangan jadi Bani Israel. InsyaAllah kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wal asr. Innal ladzina